forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa? Vincent Tan tuntut Sanusi minta maaf, bayar 200 juta. Kita baca dia sikit. Pengasas Kumpulan Berjaya Vincent Tan telah mengeluarkan surat tuntutan kepada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno menuntut permohonan maaf secara terbuka dan membayar pemasaran 200 juta. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Kelang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firma undang-undang Price Chua and Associates, Peguam Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar dan tidak wajar dan tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guang kami. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya tengok komen macam biasa. Kerana hari ini, saudara, Berita Harian telah pun melaporkan. Hari ini, saudara, bahawa pengasas dan penasihat Parti Berjaya Corporation, Tan Sri Vincent Tan dan Berjaya Land telah pun menuntut permohonan maaf secara terbuka serta pampasan ganti rugi sejumlah 200 juta ringgit daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, itu Menteri Besar Kedah. Ini susulan dakwaan Menteri Besar Kedah itu membuat kenyataan berunsur fitnah dan tidak benar mengenai projek Gerbang Maritim Selangor. Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi dikatakan menyampaikan ucapan berbau politik, fitnah, palsu, tidak berasas dan tanpa bukti, bertujuan menggugat Vincent Tan dan Berjaya Land secara langsung atau tidak langsung berkaitan projek terbabit ketika Gelajah Mega Perikatan Nasional dan PN Best Sayangi Kedah Sejahtera Mega Tour pada 2 Ogos lalu. Jadi, jawabnya saudara, penatlah Datuk Seri Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi untuk menghadapi satu demi satu kes. Dia telah pun bakal menghadapi tuduhan penghinaan terhadap istana di Selangor, saudara. Begitu juga dengan saman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Susana Ibrahim. Dan sekini sudah ada pula lagi saman daripada dua, iaitu daripada Vincent Tan dan pengarah Berjaya Land. Begitu juga dengan Yang Amat Berhormat, semalam saya katakan semalam ke kemarin, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri juga mengambil tindakan mahkamah. Tak habis-habis, saudara. Saya agak kadang-kadang bersimpati juga. Tapi itulah akibatnya atas kecelaparan ataupun tidak memikirkan. Kalau nak melontarkan kenyataan itu, sepatutnya timbang-timbanglah. Ni saudara Pak Said, dia kata nak tanya Sanusi hilang mana. Tak ada, saudara. Sebenarnya, Menteri Besar Kedah, iaitu Yang Amat Dr. Muhammad Sanusi Makno, katanya hilang selama 2 hari daripada radar kerana tidak menghadiri program ceramah dan kempen terbuka. Bagaimanapun, petang tadi dia muncul di padang bola sepak di SIK, saudara, di padang awam Felda Teloi Timur. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional tiba di lokasi jam 6.13 petang bagi menyertai perlawanan bola sepak persahabatan di antara pilihan MB dan pilihan Felda. Sabtu lalu, Menteri Besar Kedah sepatutnya jadualkan menghadiri sembang santai di Padang Awam Taman Serai Wangi, di Padang Serai, saudara, namun tidak hadir. Katanya atas faktor keselamatan sebagaimana dimaklumkan oleh pemimpin Perikatan Nasional setempat. Jadi timbul spekulasi, kononnya beliau ditangkap lah, dan pihak polis lah pun mengeluarkan kenyataan tak ada. Sebab itu merupakan, bagi saya itu adalah merupakan fitnah jahat lah. Nak menggambarkan bahawa seolah kerajaan ini zalim, kena bercakap pun kena tangkap. Bagi saya satu saja, kalau anda tidak melakukan kesalahan, tak perlu nak takut lah. Jadi malahan ada yang mengatakan seandainya beliau hadir, ada perangkap lah, maka bila akan ditangkap dan sebagainya. Bagi saya satu saja, kalau kita tak buat kesalahan, apa nak takut? Sepanjang saya berada di Negeri Terengganu, di Kelantan, di Kedah, lebih-lebih lagi saya berada di Langkawi, saya menyusuri semua kawasan, berjumpa dengan para pengundi, berjumpa dengan para peniaga, berjumpa dengan nelayan, warga setempat. Saya berbual dengan mereka sebelum saya memberi laporan, saudara. Sebab itu sekarang saya esok hari mengundi bagi ahli-ahli keluarga dan anggota pasukan polis, pasukan tentera dan pasukan keselamatan. Mereka akan turun mengundi besok sebagai pengundi awal. Selamat mengundi besok. Dan bila dah besok dah nak mengundi,
bolehlah saya beri pandangan. Ini pandangan saya, saudara, dapatan saya. Ini bukan ramalan Tok Nujum, tidak. Ini saya tengok kawan-kawan pun menghantar kiriman macam-macam. Ada yang mengata begitu, mengata begini. Dan dapatan saya, Selangor nampak gayanya masih lagi kekal. Bakal ditadbir oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dengan jumlah peratusannya agak tinggi, saudara. Begitu juga di Negeri Sembilan. Sebab saya baru balik daripada Negeri Sembilan, saudara. Saya pergi ke Rembau, saya pergi ke Kuala Pilah, saya pergi ke Jelobu, Jelomak, pergi ke Port Dickson, saudara. Saya pergi ke Lengging. Dan di Negeri Sembilan juga. Dapatan saya begitu tinggi untuk kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di Pulau Pinang memanglah saya nampak, saudara. Walaupun saya tidak hadir. Terus terang saya kata, saya kena jujur, saudara. Saya tidak hadir. Tetapi laporan teman-teman yang berada di Pulau Pinang menghantar kiriman. Saya ramai. Sebab itu saya kata saya minta maaf. Saya janji ingat nak singgah di Pulau Pinang. Tapi tak mampu sebab dihambat oleh waktu. Tapi mereka melaporkan kepada saya. Sebab saya mengatakan kepada mereka, bertemulah dengan para pengundi. Terdiri daripada kalangan usahawan-usahawan, kalangan perusahaan kecil, rakyat biasa bawahan yang boleh temu di pasar-pasar. Sebab itu saudara melihat kebanyakan calon-calon ni dia turun ke pasar untuk menyantuni rakyat. Dan santuni mereka. Jadi soal kaki tangan kerajaan ni, terpulanglah apa kehendak mereka. Tapi lazimnya kaki tangan kerajaan selalunya berpihak pada pimpinan negara. Jadi dalam keadaan begini saya katakan, berjumpa dengan narik teksi, ataupun anak-anak muda yang bawa Grab Food dan sebagainya. Dan mereka menzahirkan di Pulau Pinang, saya tidak nampak ada ruang untuk Perikatan Nasional mendapat malah satu kursi pun susah, saudara. Susahlah, itu dapatan saya. Kemudian ekorannya begitu juga bila berlaku ketidakseimbangan dan ketidaksehaluan antara pimpinan tiga parti yang dalam Perikatan Nasional, iaitu PBM, PAS dan Gerakan. Apabila Presiden Gerakan sendiri, macam saya laporkan 3 malam lepas, dihalau daripada menghadiri satu majlis yang dihadiri oleh Presiden PAS. Sepatutnya sebagai ketua parti, dia mestilah diberi keutamaan untuk duduk di pentas, tapi suruh balik. Itu keadaannya tentu mengecilkan hati. Alasannya kerana kawasan tersebut, kononnya pengundinya, majoritinya pada pengundi-pengundi Melayu, jadi PAS mau bertanding, tapi telah dianugerahkan kepada calon daripada parti Gerakan, itu Presiden Gerakan itu sendiri. Saya melihat secara toleransi antara parti-parti yang bertanding kali ini, terutama sekali Perikatan Nasional, saya nampak tidak ada toleransi, saya. Masing-masing berebut-rebut untuk mendapat pencalonan untuk menjadi calon. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak tahu. Dulu-dulu saya tahulah juga, saya kadang-kadang ada orang dulu tu, mereka berebut nak jadi calon kerana bila jadi calon mewakili parti, adalah dia punya imbuhan wang ringgit akan diturunkan sebagai belanja kos pilihan raya. Dulu-dulu saya dalam 2-3 penggal yang lalu, salah satu kawasan, kalau parlimen tu boleh mencecah sampai 2-3 juta ringgit. Yalah, maklum sajalah untuk penyiapan, untuk buat bendera, untuk poster dan sebagainya. Jadi tak pernah tengok duit 2-3 juta, tengok boleh pegang duit saya. Dengan parlimen dan luar negeri. Kali ini begitu juga. Saya ada juga seorang calon, ada seorang teman saya. Akhirnya dia tak bertanding. Dulu dia mewakili satu parti. Bila dia bertanding saja, dia katalah. Dia berjumpa dengan teman-teman saya, ahli-ahli korporat mengatakan, bantulah saya nak bertanding. Jadi walaupun dia tidak ada ruang untuk memenangi, tapi kerana tiket untuk bertanding itu membolehkan dia untuk dapat wang daripada teman-teman, kononnya atas sebagai pendanaan politik. Jadi bagi saya lah, 5 tahun sekali saya makan. Yalah, kalau dapat 2-3 ribu, so besar tu saya. Kadang-kadang bila berhubung dengan kawan sana, kawan sini, jadi kaut sana, kaut sini, boleh juga mencecah jutaan ringgit. Kalau 1 juta 5 tahun, mana setahun lebih kurang dalam 200 ribu saja. 200 ribu bagi 12. Lumayan. Lumayan saja jadi calon mewakili mana parti. Sebab itu saya melihat bahawa pergolakan untuk jadi calon ni begitu ketara sangat. Apabila contohnya kursi bayan lepas, tiba-tiba Presiden PAS, Presiden PAS mengutamakan nama calon daripada parti PAS kerana majoritinya warga Melayu atau PBM, tapi diturunkan calon daripada Gerakan. Ada yang tarik break lah.
Banyak berlaku. Di Pulau Pinang khususnya ada berlaku dalam 3-4 kursi. Begitu juga berlaku di Kelantan, saudara. Malahan sampai ke peringkat mereka menurunkan bendera. Bendera PAS yang dah dipasang diturunkan. Marah kerana tak dapat calon orang tertentu. Begitu juga di Kemaman. Saya berada di Kemaman, saya melihat sepanjang-panjang jalan sampai ke Kijal dan sebagainya, bendera-bendera PAS kurang berkibaran. Ada juga setengah tempat tu macam di Kelantan misalnya, banyaklah bendera-benderanya, saudara. Jadi dapatan saya, Negeri Sembilan, nampak gayanya kekal, Pulau Pinang, susahlah untuk ditembusi sebagai kubu kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan agak memeranjatkan saya dalam keadaan sekarang, Kedah saya digambarkan bahawa Kedah, khususnya di Kedah saya, ruang untuk UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan memenangi tidak kurang daripada 20 kerusi dan boleh menubuhkan kerajaan. Sememang pun pada pilihan raya dulu, 2014 dulu, PAS cuma menang 15 kursi. Setiap parti yang bertanding memerlukan sekurang-kurangnya 19 kursi daripada 36 kursi, saudara. Kalau dia dapat 18 kursi, masih lagi tak boleh tubuh kerajaan. Sebagaimana berlaku sekejap dulu, seolah tergantung apabila Pakatan Harapan cuma dapat 18 kursi. Ketika itu Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Mukris Mahathir, saudara. Jangan lupa, itu pilihan raya 2018. Tahun 2018 pilihan raya yang ke-14 dulu. Tergantung, kerana PAS cuma dapat 15 kursi. Tapi bila berlaku, apabila berlakunya langkah Sheraton, orang di seberang sana melompat sini, fiesta, lompat katak, lompat kijang, akhirnya PAS beri kesempatan untuk mentadbir di Kedah. Jadi daripada unjuran daripada tahun itu, apakah parti PAS mampu mengekalkan rhythm atau perentak di 15 kursi? Saya rasakan untuk dapat mempertahankan 15 kursi juga agak sukar. Saya cakap terus terang saya, sebab apabila saya pergi, contohnya saya pergi ke kawasan, nak sebut susah betul, saudara. Pinang, kawasan Mahmud, sekejap saya tengok dulu kalau kat sini ni. Nama kawasan sebut kena betul, saudara. Sebagai contohnya, saudara, kawasan, saya nak bagi tahu, saudara, macam di Padang Terap, saudara, di Kuala Nerang. Agak saya rasa sukar kerana jumlah pengundi 31,000, saudara. Sedangkan dulu pengundi di Kuala Nerang tu, saudara, memilih calon daripada PAS tapi jumlahnya kurang. Begitu juga di Alostar, di Sukamananti, saudara. Sekejap lagi, saudara, saya nak ini di bahagian Pokok Sena. Saudara, seksa betul lah. Saya nak menyebut perkataan Pokok Sena tu, seksa saya untuk mengingatkan. Bukan senang, saya. Bolehlah kita nak bagi pencerahan, tapi kena tepat. Tak boleh sembarangan. Kerana di situ saya melihat, contohnya, saya bertemu dengan Datuk Said Ali yang akan bertanding di salah satu kursi dalam kawasan Pokok Sena, dalam Parlimen Pokok Sena. Begitu juga Saudara Mahfuz Omar. Saya nampak dua-dua ini mampu menambah jumlah kursi di Kedah. Jadi kalau dia bertambah, berkurangan pada PAS. Kalau dulu selama ini 15, mungkin berkurangan, saudara. Begitu juga, saudara, di Kelantan. Ini saya cakap terus terang. Mungkin anda tak suka, terpulanglah pada anda. Ya, Pokok Sena, saudara Wan Safi. Saudara, PT51, semua parti ada kelebihan masing-masing. Benar. Tidak saya nafikan. Saya cuma bercakap dengan pengundi. Kelebihan parti masing-masing ada kelebihan. Saudara? Dan saya melihat di Kelantan, itu yang agak memeranjatkan saya sehingga sekarang ni. Sebab itu, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO menyatakan bahawa sehingga hari ini dia telah pun menerima 3 nama untuk dicalonkan sebagai calon Menteri Besar Kelantan. Ini benar, saudara. Apakah akan berlaku kejutan yang begitu ketara di Kelantan? Saya melihat, saudara, kalau saya berbual dengan Pok Mi, Pok Le, Pok Su, saudara, Kelantan panggil Pok-Pok lah, saudara, ya. Sama ada di Pasir Mas ataupun di Tumpat, khususnya, saudara, macam di Bacok. Oh, saudara, begitu marahlah warga-warga PAS yang kekal, orang lama di sana. Mereka sudah tak boleh lagi
bertahan dengan kehadapan suasana kerana politik di Kelantan banyak masalah-masalah untuk rakyat tidak dapat diselesaikan. Malahan pertembungan di kalangan pimpinan-pimpinan tertinggi PAS Kelantan, iaitu antara Datuk Muhammad Yaakob, itu Ni Amar dan sebagainya, orang yang rapat dengan keluarga almarhum Tuan Tan Sri, Tuan Guru Ni Aziz, ada berlaku perpecahan. Jika ini berlaku, saudara, ini juga akan memberi kelompongan untuk warga melihat. Cuma PAS amat mengharapkan pengundi dari luar. Ini masalahnya sekarang ni, saya. Kalau pengundi dari luar tidak dapat dibawa balik seramai mungkin ke Kelantan, kerana selama ini mereka banyak bergantung pada pengundi luar. Dan saya yakin juga pengundi luar pun sudah mula sedar di kalangan anak-anak muda. Jadi kalau mengharapkan pengundi-pengundi yang lama, saya rasa rata-rata lah. Saya duduk makan di kedai Husba, kedai Serati. Saya duduk di tepi sungai. Di tepi sungai ada saya duduk di hotel BG Home, apa tak silap saya tinggal situ, saudara. Depannya tu ada tempat makan-makan, sambil minum teh tarik, saudara. Adalah 5-6 orang datang berjumpa dengan saya. Dia kata, ini Amir Hijaz Pen. Dia kata, ya. Bolehlah sembang duduk, boleh sembang. Saya bertanya mereka, saudara, adakah orang Kelantan? Dia kata, ya. Mengundi mana? Mengundi di Pasir Mas. Yang ini mengatakan saya mengundi di Bacok. Yang kata mengundikan di Tumpat dan sebagainya. Ramai lah dalam 7-8 orang, saudara. Ketawa sampai ketawa. Saya bertanya, saudara Aidi Tahir, ayat macam tu aksaka je. Siapa tu, saudara? Jangan. Jadi saudara, dalam keadaan begitu, bila saya berbual dengan mereka, saya bertanya bagaimana pandangan. Dia kata, kami kalau orang lama ni kata tak embuh lah. Tak embuh tu tak mahu lagi dah. Saya kata, kenapa? Rupanya rakyat di Kelantan rupanya dah lenjan dengan permasalahan yang tak selesai. Masalah paling besar sekali, isu yang paling besar, isu air. Isu air di Kelantan, dia kata dah sampai 30 tahun lebih. Takkan nak berana macam ni lagi. Janji lepas tu besok dah dapat kuasa, tak buat juga. Jadi kehidupan wakil rakyatnya dilihat. Masalahnya saya lihat, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen atau Dewan Negeri di Kelantan dilihat hidup mereka selesa. Contohnya macam Ketua Pemuda di Pasir Mas, rumah adik saya. Terkejut. Tengok rumah dia, wow, orang kata. Dalam negeri begitu. Dan latar belakang pekerjaannya, kalau bukan dalam politik, rasanya sukarlah untuk memiliki rumah sebesar itu. Saya tengok, wow juga saudara. Begitu juga yang lain-lain. Kita tentang komen saya akan baca detail sikit lagi. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi dakwaannya. Surat itu memberi Sanusi sehingga esok untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Sekiranya gagal, firma Guamai itu berkata mereka menerima arahan Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat Guamai itu memberi amaran bahawa dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun denda atau kedua-duanya. Oleh itu, anak Guam kami berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda, kata mereka dalam surat bertarikh 4 Ogos. Okey, tuan-tuan, Sanusi ni macam-macam hal. Tengok banyak kesamaan dengan orang je. Untuk itu, penyokong-penyokong PN berubahlah, sokonglah kajian perpaduan demi kesembilan Malaysia ni. Okey, tuan-tuan. 12 Ogos nanti, Sabtu nanti, jangan lupa mengundi kajian perpaduan. Assalamualaikum.